Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada sekalian manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Qalam ayat ke-4. Innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fi Tamyiz Sahaba, sahabat adalah mereka yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk agama Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan dan yang keempat Ali bin Abi Talib. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti tertanya-tanya berapakah jumlah sebenarnya bilangan para sahabat? Menurut kitab Ar-Rahiqul Makhtum, para sahabat yang mendengar khutbah wada adalah seramai 124,000 hingga 144,000. Sahabat yang dimuliakan, kita sudah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga telah mengenali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayuh sama-sama kita telusuri apakah dia sebenarnya maksud adab. Adab adalah akhlak yang mana dia adalah contoh ikutan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang boleh mengeratkan hubungan persahabatan ialah yang pertama, memberi salam apabila bertemu, yang kedua, menyediakan tempat duduk kepada sahabat dalam satu majlis, dan yang ketiga, menggelarkan sahabat dengan gelaran yang disukainya. Hadis riwayat At-Tabari. Assalamualaikum korang. Korang nak pergi mana tu? Asyik makan. Lapar. Oh, ingat nak ajak korang pergi library tadi. Oh, boleh je sebenarnya. Lepas makan memang kita nak pergi library pun. Nak join boleh? Boleh, jom. Okey. Pada suatu hari, seorang lelaki telah bertemu Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Islam yang terbaik?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Yang pertama, mereka yang memberi makan, dan yang kedua, mereka yang memberi salam kepada orang yang dikenali ataupun orang yang tidak dikenali." Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan, berilah salam kepada orang yang kita jumpa, sama ada kita kenal ataupun tidak. Kerana dengan salam sebenarnya ia menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan, hakikatnya rahmat Allah ini sangatlah besar buat kehidupan kita sebagai hamba Allah. Jangan kita kedekut dalam memberi salam, kerana antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, yang sentiasa menggembirakan hati para sahabat. Janganlah kita menjadi orang yang apabila ketiadaan kita disukai, kehadiran kita dibenci. Ni, Hani nak bagi hadiah sikit sebab dia awak tu nak makan. Oh, susah je. Nah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Harap awak sukalah. Okey. Terima kasih tau. Sama-sama. Ketahuilah, hakikatnya apabila kita menjadi seorang yang bermanfaat, seorang yang menggembirakan hati orang lain, hakikatnya kita didoakan secara diam, baik secara dizahirkan ataupun tidak. Alangkah beruntungnya apabila orang lain mendoakan kita, kerana dalam dunia ini kita tidak pernah tahu doa siapakah yang Allah angkat dan mustajabkan. Tu bukan Hani ke?
lah. Hani. Ya. Inilah. Kenapa? Kita orang ada buat tadabbur Quran. Jom nak join. Boleh? Hana dia buat Quran sekali sebenarnya. Mantap lah Mantap kan? ni. Okey, sabar. Jom ah. Jom sekejap. Okey. Muka surat Surat apa? 293. 293. Surat apa tu? Al-Kahfi. Okey. Okey. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala mana di waktu kita senggang, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu lain daripada luar kuliah. Tuntutlah ilmu lain daripada luar kelas tutorial. Kerana hakikatnya ilmu ini akan membentuk kepribadian kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmin faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan bagi umat Islam. Ialah sahabat dengan panggilan yang mereka sukai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Weh, galak. Saya ada nama lah. Tak baik tau cakap macam tu. Nama saya Jannah. Panggil saya Jannah, okey? Okey, saya minta maaf. Ya, kali jangan buat lagi. Okey. Ibrah yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut ialah, panggillah sahabat kita dengan panggilan yang disukainya, kerana setiap panggilan itu merupakan satu bentuk doa. Sebagaimana sebuah kisah yang dipetik daripada kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukarkan gelaran Zaid Al-Khair, yakni Zaid si pemilik kuda, kepada Zaid Al-Khair, yakni Zaid yang baik selepas pengislamannya. Jadi daripada sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mulia di sisi Allah dalam menggelarkan para sahabatnya dengan sebaik-baik gelaran. Jadi siapakah kita untuk sesuka hati memanggil sahabat kita dengan gelaran yang tidak disukainya? Jadi ayo sama-sama kita bermuhasabah dan kita perbaiki panggilan ucapan kita pada sahabat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayolah sama-sama kita pertingkatkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita amalkan sunnah Rasulullah. Dalam masa yang sama juga kita contohi segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita bakal beroleh syafaat, juga dikumpulkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Sekian, saya doakan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat dan mampu mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.